Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Kita sekali lagi ke udara secara langsung di ruang bicara ini. Kita tampilkan topik yang sama sebelum ini dan tajuk yang kita pilih adalah pengurusan integrasi sumber air negara yang akan kita bincangkan selama sejam dengan tetamu yang kita jemput ke studio. Dan anda boleh berinteraksi dengan kami di talian 03-2059-4624 ataupun 2059-4625. Kita nyatakan apa saja mengenai isu air ini. InsyaAllah kita akan cuba mencari sesuatu yang harus kita perbetulkan. Dan bersama saya di studio yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Jamaluddin, Ketua Pengarah Nahrim. Selamat datang, Tok. Kali pertama kita bersiaran, Tok. Dan juga yang berbahagia Datuk Insinyur Abdul Kadir Muaddin, Ketua Pegawai Eksekutif IWK. Dah 2-3 kali bersama saya. Terima kasih, Tok. Walaupun sibuk sempat bersama kita. InsyaAllah. Jadi saya nak bermula dengan Datuk Insinyur Ahmad. Kita lihat bahawa krisis air ini seolah telah pun dijangkakan. Tetapi seperkara yang kita lihat mungkin juga Datuk nak establishkan apa peranan Nahrim dalam judul bicara kita ini mungkin dapat diketengahkan terlebih dulu. Silakan, Datuk. Okey. Terima kasih Encik Dahlan. Ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan sikit tentang Nahrim. Kita ni salah satu daripada 12 jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Ya. Kita ditubuhkan kerajaan sejak 1995 untuk membuat penyelidikan yang berkaitan dengan sumber air, kualiti air dan alam sekitar, air tanah, pantai, dan juga kita juga buat pemodelan fizikal lah untuk kerja-kerja hidrolik macam di pantai ataupun ampangan, spillway. Dan juga kita ni bukan saja buat penyelidikan untuk secara dalaman, tapi kita juga menyediakan perkhidmatan penyelidikan ni kepada pihak-pihak lain di luar kementerian kita dalam kerajaan dan juga pihak swasta. Ya. Dan kita juga berperanan untuk menyelaraskan penyelidikan berkait dengan hidrolik dan air. Mana-mana ada gap dalam masalah air negara ni, Nahrim akan menjalankan penyelidikan untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk negara lah. 1965 tu kan ditubuhkan? Ya, 1965. Ya. Waktu itu di bawah Kementerian Pertanian. Ya, betul. 2024 baru dipindah ke kementerian. 2004 baru kita pindah di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar lah. Ya. Dan kita ada dua fasiliti makmal, makmal hidrolik, di mana tadi saya sebut kita buat pemodelan fizikal, di mana kita buat model, maknanya kita ada fasiliti macam coastal basin, basin pantai, juga untuk pelabuhan, dan juga kita ada kita panggil flume, di mana kita boleh test kaedah-kaedah ataupun projek-projek hidrolik untuk pantai, sungai, kita boleh test kat situ. Ya. Dan kita boleh recommend apa yang reka bentuk yang terbaik. Ya. Baik, kita akan panjangkan lagi tentang Nahrim selepas ini. Baik, Datuk Kadir, kalau kita lihat IWK merupakan satu badan yang juga penting dan dalam keadaan krisis air ini mungkin turut terkait juga dalam hal ini. Jadi bagaimana Datuk melihat bahawa keadaan-keadaan ini mungkin akan lebih hebat menjelang 2020 seperti yang dijangkakan. Kita akan menghadapi pelbagai kesulitan. Tetapi IWK dalam hal ini bagaimana dapat melihat suasana ini? Bagi pihak IWK, kita juga mengeluarkan air. Ya. Kalau pengeluaran air daripada pihak operator air untuk memberi minuman, kita memberi rawatan kepada air sisa yang dikeluarkan benda rumah. Ya. Dan selalu kembali kepada perairan, maksudnya dimasuk sungai ke ataupun pantai. Itu peranan kita. Kalau kita lihat dalam segi krisis air ni pun, kita boleh membantu. Kerana benda ni bukanlah perkara baru, bukan baru dicipta, telah pun digunakan dengan negara yang telah membangun, yang sedang membangun. Kita tak semestinya ketinggalan. Walaupun kita lihat kita mungkin kaedah-kaedah kita mempunyai air dengan hujan dan yang lain-lainnya, tapi pembaziran tu tetap berlaku, di mana penggunaan air itu tak secara berhemah dan
tak kena pada tempat dia. Apa yang kita ada selalu kita bazir. Hujan yang turun, kalau tidak ada pengurusan yang kemas seperti mana yang Datuk Ahmad cakap tadi, air itu akan kembali kepada laut. Jadi Allah beri pada kita, kita tak jaga, balik kepada ni. Dan akan berputar. Kerana benda tu dia akan ada evaporation, naik atas balik akan turun. Gitu. Dari segi disentuh soal pengurusan kuno dalam air ni yang dilihat bahawa tak ada tanggungjawab yang seperti yang Datuk sebutkan tadi. Ini berarti bahawa kita akan menjadi pengguna yang lestari di saat seperti ini. Ini perkara yang harus diterang. Mungkin Datuk ada pandangan. Saya rasa masalah budaya. Budaya kita masih lagi budaya di takut yang lama, di mana apabila ada masalah, contohnya bila ada kemarau je kita panik. Panik untuk cari air. Apabila turun hujan kita lupa masalah yang semalam. Betul. Lepas tu akan berulang. Jadi kita maksudnya kita tak pernah belajar daripada kesilapan. Kita terus membuat silap dan mencari sebab-sebab ketika itu saja. Bila dapat solution dia, kita tak follow through. Maksudnya kita tak meneruskan usaha-usaha tersebut agar kita tidak lagi menghadapi masalah itu. Jadi budaya kita sekarang ni, kita apabila ada satu insiden yang melibatkan kalau tak pun nyawa, kehilangan, baru kita ni. Tapi dia akan panas sebentar, baru dia turun hilang. Jadi dia akan cycle. Oleh kerana itu sepatutnya masyarakat kita ataupun budaya ni perlu ditukar agar kita bangun dan maju ke depan, tidak lagi menghadapi masalah yang sama. Patut kita menghadapi masalah yang baru. Kalau yang sama, maksudnya kita tak pernah belajar. Inilah pendekatan yang saya rasa memerlukan kerjasama semua pihak, bukan saja di AWK. Kita ni khas untuk perkhidmatan, tapi kita juga terlibat kerana ada punca air di situ. Datuk, bila kita lihat soal budaya ni, kita hanya akan tersentak apabila keadaan yang orang kata apa, terpaksa. Jadi mungkin Datuk dapat melihat bagaimana kita nak lestarikan pengguna ini dalam bentuk yang lebih berhemah dalam penggunaan air. Ada setengahnya yang menawarkan air secara percuma. Dan ini memberikan impak yang besar bahawa dia boleh guna sesuka hati dia, kerana perkara ni tak asing bagi dia. Jadi ini satu perkara yang mungkin Datuk ada pandangan tentang itu. Yalah, saya ingat kita perlu menghargai air lah. Dan yang saya sebut tadi sebelum ni lah kan, pasal kita di negara kita ni dari segi air hujan banyak. Kita ada 970 bilion meter padu dalam setahun, dalam maknanya hujan yang turun di negara kita paling tinggi lah menerima simbahan hujan. Kira banyak lah kan. Jadi maknanya kita perlu manfaatkan air hujan yang turun yang banyak. Apabila hujan turun tu, dia turun kat bumbung kita lah, bumbung rumah kita, bumbung bangunan-bangunan kita dan sebagainya. Jadi hujan ni perlu dimanfaatkan, perlu dikumpul dan kita tapis sikit, masukkan dalam tangki dan kemudian kita gunakan untuk tandas kita, penyiraman tandas, siram pokok bunga dan cuci sekitar rumah dan bangunan. Jadi air yang turun ni dalam rupa bentuk hujan ni, sebab kita rasa kita banyak air, kita tak gunakan. Jadi dia akan terus ke sistem saliran, pergi ke sungai, pergi ke laut. Tapi bila kemarau, kita cari pula air. So hujan ni kena dimanfaatkan. Daripada kajian Nahrim, dengan sistem pengumpulan air hujan ni, kalau kita gunakan di rumah kita atau di bangunan kita, dengan mudah dapat menjimat 30% penggunaan air di rumah ataupun di bangunan. So ini benda yang kita perlu hargai lah sebenarnya. Dan di negara-negara tempat-tempat lain, dari segi sistem pengumpulan air hujan, menggunakan air hujan ni untuk pelbagai kegunaan, kira meluas sekarang. Jadi kita pun patut mengorak langkah, dan memang pun kerajaan pun dah dalam apa dipanggil Uniform Building by Law, telah mewajibkan sistem pengumpulan air hujan ni di rumah semi-D ke atas, yang barulah. Jadi rumah-rumah yang lain ni yang sedia ada, kalau ada kesedaran yang tinggi untuk
memanfaatkan air hujan tu, patut kita pun pasanglah sistem pengumpulan air hujan supaya kita dapat membantu ketika dalam kemarau macam ni, kita dapat maknanya kurang-kurang untuk tandas kita dan siram pokok bunga ke guna air hujan. Jadi air yang good treated water tu kita guna untuk minuman, masakan dan lain-lain yang perlulah. Jadi ini satu cara lah saya nampak kita menghargai air yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang begitu banyak sekali di Malaysia ni. Datuk Kadir, bila kita lihat hari ni dah masuk nak dilaksanakan fasa ketiga soal catuan air ni. Jadi ini satu perkara yang boleh kita lihat semakin serius dan akan menimbulkan banyak perkara-perkara yang dirungutkan oleh masyarakat ataupun khalayak ramai. Datuk nampak bahawa apakah efektif soal catuan ini untuk kita membudayakan soal kelestarian pengguna air ini. Apakah Datuk rasa ini sebagai langkah yang tepat pada waktunya atau bagaimana, Datuk? Saya rasa dalam keadaan terdesak mungkin kita tidak ada alternatif lain. Mungkin itu yang terbaik pada ketika ini. Tapi kita perlu lihat dalam segi pendekatan penggunaan. Kalau melihatkan pada kajian, saya rasa pencatuan air ini, penggunaan air akan lebih tinggi pada biasa. Kerana kalau kita lihat, saya sendiri melawat kawasan-kawasan yang tak ada air ni. Dia letak beldi-beldi ataupun tong-tong lebih pada sepatutnya. Jadi dalam segi itu, jumlah air yang diambil tu lebih pada yang diperlukan pada sehari. Oleh kerana itu peningkatan akan lagi tinggi. Itu satu perkara. Keduanya, saya lihat kalau dalam keadaan krisis ni, satu badan bertindak sepatutnya telah dilancarkan untuk bagaimana untuk menangani, bukan saja memberi, bagaimana untuk kita cari sumber-sumber lain. Saya ambil satu contoh. Seperti saya kata pada rakan-rakan yang lain, adakah wajar untuk pihak-pihak tertentu menyiram landscape yang kadang-kadang kering kontang ni, dalam keadaan mati, dia nak air juga, pakai air yang diberikan oleh water operator. Walhal kita ada lagi sumber-sumber lain yang boleh digunakan tanpa memerlukannya. Itu satu. Adakah wajar untuk industri pembangunan, contohnya construction, di mana kalaulah contohnya kalau dia nak korek bukit tu, adakah bukit tu memerlukan air yang dirawat oleh operator air? Walhal kita ada lagi sumber lain. Jadi kalau kita kumpulkan semua penggunaan-penggunaan industri tersebut, dia secara tak langsung memberi penggunaan kepada air yang bukan diperlukan untuk minuman. Jadi secara langsung reserve untuk minuman itu akan tinggi. Kalau air-air dari sumber yang sepatutnya digunakan digunakan sepenuhnya untuk industri berkenaan. Jadi dari segi itu saya kata tadi, mesti ada satu jawatan kuasa bertindak melihatkan krisis ini dan dicatat apakah langkah-langkah yang diambil agar kemudian hari kalau kita ada masalah yang sama, kita dah ada dah dia step. Tak payah terfikir lagi. Ni bila ada je terfikir, bila je fikir. Jadi tak simpan rekod tu. Ini saya kata bila dah terantuk bertenggadah. Patutnya kita dah bersedia. Peristiwa tak ada air ni bukan sekarang berlaku. Dah berlaku. Dia kata history repeat by itself. And kita masih lagi bercerita macam mana menangani. Catuan air ni dah lama berlaku. Kita lihat betapa susahnya bagi orang-orang tua, mereka-mereka yang ada anak dan juga yang sakit. Lebih-lebih kalau ada kita yang muda pun sakit pinggang tu. Tadi kena 2 baldi yang kat. Saya kata. Ini saya kata kaedah-kaedah tersebut. Jadi dalam keadaan begini saya rasa terpanggil sepatutnya ada satu badan yang ditubuhkan untuk menangani krisis dan mencatat rekod-rekod ni agar kita tidak lagi menghadapi masalah yang sama pada masa akan datang dan terus berhemah. Ini baik. Selepas ini kita akan tanya dengan Datuk Ahmad mengenai, mungkin juga kita boleh sentuh soal krisis air ini berpunca daripada yang pertama ketiadaan air, yang kedua mungkin meliputi soal penyemparan air yang mungkin dalam kajian Nahrim, dan kita melihat bahawa ini satu perkara yang harus ditangani dengan bijak kerana ia menyentuh soal kepentingan masyarakat ramai. Jadi kita akan bincang selepas ini, jangan ke mana-mana. Apa tu? Ayah Bu, saya tengah semak saman kereta mah. Semak saman? Pakai telefon saja.
Senang je. Saya pakai SMS. Saya hantar ke My SMS 15888. Bukan setakat semak je tau. Banyak lagi. Ya, apa lagi? Kamu boleh semak keputusan SPM dan STPM anak kamu. Semak status PLKN, buat aduan, semak status MyCard dan banyak lagi. Tak payah beratur panjang, minyak kereta pun jimat. Layari www.mysms.gov.my. My SMS 15888, mudah dan ringkas. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Girang gemilang atau penuh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami secara langsung di Ruang Bicara. Kita bicara mengenai pengurusan integrasi sumber air negara bersama tetamu yang kita undang ke studio yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Jamaluddin, Ketua Pengarah Nahrim, dan juga yang berbahagia Datuk Insinyur Abdul Kadir Mohamed Din, Ketua Pegawai Eksekutif IWK. Tok, saya tinggalkan Datuk ni tentang dua aspek utama krisis air yang selalu membelenggu masyarakat kita. Yang pertama, kekurangan sumber air, dan yang kedua, soal pencemaran air. Di bawah penelitian Nahrim ini, mungkin dapat Datuk ceritakan sikit bagaimana soal pembaziran, soal sikap dan budaya ini turut mempengaruhi apa yang sedang kita hadapi krisis berdasarkan kepada dua faktor tadi, Tok. Silakan, Tok. Okeylah, pertama sikap tadilah. Saya ingat memang kita semua perlu sama-sama membantu dari segi penggunaan air itu. Ya. Di mana kita boleh berjimat, kita berjimatlah. Macam apa? Kita guna di tandas tu kan. So dia ada sistem yang boleh menjimatkan air. Di situ boleh kita kurangkan, dan di tempat-tempat lain macam saya dah sebut tadi, banyak air yang non potable ni, maknanya bukan untuk minum dan makan, boleh guna air hujan. So kita dah jimat dah banyak kat situ. Dan tadi saya ingin sentuh tentang pencemaran lah tadi. Dan juga bagaimana negara kita yang banyak air hujan ni, kita menghadapi masalah macam ni. Antaranya ialah bila pembangunan kita lakukan, kita buat pembangunan, jadi letupan semula jadi itu telah berubah, dan ini beri kesan kepada kitaran hidrologi, di mana ia memberi kesan kepada aliran permukaan. Misalnya dalam keadaan semula jadi banyak letupan, hutan dan seterusnya, bila hujan tu 10% hujan tu akan jadi aliran permukaan, dan lebih kurang 50% meresap dalam tanah. Dan kemudian yang meresap ni bila musim kering dia akan jadi aliran dasar kat sungai kita lah. Tapi bila kita dah ubah kawasan terdahan kita ni dengan pembangunan dan pelbagai lagi aktiviti, jadi hujan yang turun tu dulu 10% dari aliran permukaan. Jadi bila dah banyak kawasan yang bertar, yang konkrit, jadi air hujan aliran permukaan tu naik sampai 55%. Jadi banyak bila hujan terus pergi ke sistem saliran, pergi sungai, pergi ke laut, air itu habislah. Dan yang meresap pula daripada 55% tu 15% je meresap. Jadi aliran dasar kita yang meresap dalam tanah tu
yang mengalir ke sungai akan berkurangan. So jadi bila musim kemarau tu, air tu dah sikit dalam sungai dan kita nak ambil air tu. Jadi dah kurang kat situ sebab aktiviti kita dah ubah rejim hidrologi tu. Aliran sungai tu kita dah ubah dengan aktiviti pembangunan kita. Dan tambahan pula dengan pencemaran, makin kuranglah kita boleh ambil air daripada sungai kita. So ini yang aktiviti kita tu perlu kita buat secara sistematik, lestari, kan, supaya kita nak kuantiti air tu juga dan juga kita nak kualiti juga. Dua-dua nak. Jadi kena bersepadu lah. Kita ada pemanggil di talian sekejap tu. Kita ambil pemanggil dari Perak. Hello. 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 Ya, silakan. Saya ada question for IWK. Okey, boleh silakan. Okey, ada tengok report yang ada Dewan Bandaraya, saya tak ingat lah. Dia guna air IWK tu untuk siram pokok. Di mana saya pun tak ingat. Tak apa, Datuk ingat kenapa tak boleh guna air tu merata-rata dan untuk macam padam api ke itu macam. Sebab kita tak payahlah guna air yang bersih kan. Air yang IWK tu dia sudah dirawat, betul tak? Ya. Itu soalan saya. Itu soalan ya. Baik, terima kasih Lata. Tok, boleh respon tu, Tok? Berkenaan dengan penggunaan air oleh Dewan Bandaraya, itu kita telah pun bekerjasama dengan Dewan Bandaraya. Kita akan sign tanda tangan satu MOU. Tapi sebelum Bandaraya kita telah pun membuat satu Memorandum of Agreement dengan Majlis Perbandaran Port Dickson. Kaedah yang sama, kita gunakan air yang effluent yang terawat oleh IWK untuk siram dia punya landscape. So kaedah itulah dipakai sebagai jadi satu model oleh majlis-majlis yang lain untuk mengikuti. Jadi Dewan Bandaraya telah menyahut seruan tersebut dan menggunakan air IWK secara pilot dan seterusnya akan menggunakan untuk permanent. Kalau untuk di kawasan Lembah Kelang, IWK mempunyai sejumlah dalam 400 mld, liter sehari yang boleh diguna pakai. Saya memang bersedia untuk pihak-pihak tertentu, malah bukan saja di Kuala Lumpur, ini dah merebak ke utara. InsyaAllah dalam bulan April nanti kita akan buat satu agreement juga dengan Majlis Bandaran Alor-Setar. Datuk Bandar telah bersetuju untuk menggunakan kaedah yang sama untuk guna pakai. Bukan saja air ini digunakan untuk landscape, ia juga mengandungi nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Saya bila kita buat pilot dengan Majlis Perbandaran PD, tak ada masalah penggunaan air dan bayu pepejal tadi. Masalah satu je yang timbul, di mana pekerja-pekerja kena potong terlalu kerap. Itu saja masalah. Masalah lain tak ada. Masalah dia terlampau subur dan kena potong terlalu kerap. Itu saja. Jadi kalau kaedah untuk penggunaan untuk kebakaran, memang saya pun telah berjumpa dengan Menteri Berkenaan. Saya cuba wawarkan untuk pasukan-pasukan bomba menggunakan air kita agar kalau ada kebakaran tak payahlah gunakan air daripada operator air. Inilah salah satu cara di mana IWK dapat menyumbang. Tetapi sumbangan IWK kena terperinci lagi kerana air yang IWK yang kita rawat ni dia punya peratus dalam sejumlah 25% daripada air minum yang dibekalkan oleh operator air. 25%. Dan secara langsung, kalau semua diguna pakai, kita juga menyumbang kepada kapasiti air di sungai. Kalau kita tutup semua, nanti kalau dalam musim kemarau tak ada air dalam sungai tu. Itu kita akan pun masalah juga. Kita akan bincang lanjut tu kerana ada pemanggil di talian. Aziz Rahman di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Aziz, silakan. Ya, saya nak bertanya kepada dua ahli panel ni. Pertama sekali soalan saya adalah dalam kajian Nahrim, ada tak sekarang dibuat kajian secara terperinci tentang penggunaan dan dari segi tahap maksimalnya penggunaan air bawah tanah secara telaga tiup. Yang mana saya dapati bahawa di negeri sebelah pantai timur, maknanya telaga tiup ini amat popular dan ini kira akan menolong dari segi
mengatasi masalah kekurangan air. Yang keduanya, saya dapati bahawa pada pandangan saya lah, sekarang ini krisis air yang kita sebut krisis air, pada pandangan saya bukan krisis air dari segi tahap kekeringan, kerana kita bukan lagi menghadapi musim kemarau yang berpanjangan. Apa kata kalau kemarau kita 6 bulan atau setahun, tetapi saya rasa di sini lebih kepada krisis pengurusan tentang air secara efektif. Kerana kita dapati bahawa di dalam perkiraan untuk cadangan-cadangan yang dijalankan secara profesional, tetapi ada pihak yang tidak dapat menerima hakikat bahawa ini adalah kenyataan dan kajian yang profesional, yang mana pada satu tahap masa tertentu bahawa air lagi pada luar mesti dibenarkan dibawa masuk kepada untuk mengatasi kekurangan air di satu tempat berkenaan. Dan tapi alhamdulillah saya dapati bahawa dengan ada kesedaran yang terbaru ini daripada salah seorang pemimpin pembangkang, yang mana setelah diadakan MOU untuk air di Langak 2 di Selangor tu, saya dapati bahawa pemikiran yang tajam daripada pemimpin ini harus saya hormati. Di mana kita dapati bahawa keupayaan untuk menentukan bahawa tata cara pentadbiran lebih penting daripada kepentingan lain untuk politik. Jadi terima kasih. Terima kasih, kita bagi ruang kat orang lain panjang sangat tu tentang apa yang dinyatakan oleh Saudara Aziz tadi. Datuk, mungkin yang pertama kita boleh ambil soal telaga tube tu dalam kajian Nahrim ke tu? Okey, kita ada buat satu kajian di Jenderam untuk Sungai Langat. Kita panggil kajian susupan tebing. Bermakna apabila sungai itu mengalami masalah pencemaran, jadi kita ada tube well, kita panggil horizontal well. Maknanya kita boleh ambil air dari tanah, air tanah tu, sumber dia daripada sungai tu dan juga air tanah. Dan tebing sungai itu menjadi penapis secara semula jadi. Maknanya daripada kajian Nahrim kita lihat pencemaran seperti amonia nitrat, apabila kita gunakan kaedah susupan tebing tu, apabila air itu dipam keluar, pencemaran tu dapat ditapis dan air itu menepati standard untuk minuman. Jadi maknanya memang insya-Allah mengikut lokasi tu, dari segi air tanah tu memang kita ada, tapi kita kena tengok lokasi-lokasinya lah. Dan memang ada potensi lah untuk disepadukan dengan sistem konvensional ambil air sungai untuk dirawat. Jadi kita juga boleh gunakan kaedah susupan tebing tu bersekali. So bila sungai tercemar, air sungai pun kurang, jadi paling tidak pun air tanah dapat digunakan dengan daripada sungai dan juga air tanah sekaligus. Satu perkara lagi Dr. Kadir, kalau ada yang menyebut soal bagaimana sumber air lautan ni yang boleh juga digunakan pakai sebagai air bersih untuk ni, walaupun orang kata apa, diambil daripada selepas proses penyahmasinan ini. Apakah Datuk melihat ini sebagai satu alternatif yang perlu difikirkan juga, Dok? Saya rasa itu salah satu sumber, tapi banyak guna tenaga tu tenaga satu, kos dia paling tinggi. Kos paling tinggi. Saya rasa kita belum sampai terdesak ke tahap tu. Yang terdesak ke tahap itulah negara-negara timur barat, seperti di Saudi Arabia, negara-negara padang pasir lah contohnya. Yang terdesak dia gunakan desalination. Itu je semua dia. Kalau tidak, dia kena gunakan telaga tadi. Telaga dia bukan yang cetek-cetek ni. Dia sampai 4 km ke bawah. Saya pernah lawat di Tabuk, satu kawasan desert, di mana Pak Arab ni dia masuk sampai ke 4-5 km, memang yang dia buat kolam besar ni, maksudnya you kena pakai bot untuk pergi ke tengah tu. Dahsyat dia mewah kan. Kat tengah-tengah tu dia buat tempat dia punya keluarga untuk makan ikan bakar. Yang dia beli ikan besar-besar. Itu dia boleh buat. Tapi kita tak sampai terdesak ke situ. Kita ada banyak lagi. Seperti yang diwawakan oleh pemanggil tadi, saya rasa saya setuju.
Apa yang diperlukan ialah pengurusan. Ia panggil Integrated Water Resource Management ataupun pengurusan sumber air secara berintegrasi, dan also satu lagi Integrated Water Basin Management. Itu diperlukan agar satu dasar dapat dirangka untuk kita mengurus secara integrasi. Itu satu. Satu lagi, bukan saja dasar untuk integrasi sumber dan basin tadi, pengurusan juga mesti di bawah satu payung. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, kita ada kementerian yang menjaga air, kementerian yang menjaga air minum, kementerian yang menjaga air untuk irrigation, untuk pertanian. Kita ada kementerian yang untuk menjaga banjir contohnya, dan lain-lainnya. Maksudnya banyak sangat kementerian yang jaga air, tapi fungsi dia lain. Satu untuk minum, satu untuk hidro, satu untuk pertanian. Jadi kita ni patut kalau di bawah satu bumbung, jadi kita ada macam orang politik cakap lah, tidur sebantal, mimpi lain-lain. Baik, lepas ni kita akan cakap pasal mimpi lain-lain tu. Kerana ada pemanggil di talian. Oh, ramai yang memanggil, tentu isu air ni agak penting pada kita. Hello. Hello. Ya, silakan. Siapa di talian? Nama saya Hani Jamila. Ya, ni silakan. Saya ada soalan kepada ahli panel lah ya. Ya, silakan. Mengenai pencemaran ni, probably it's because of ignorance lah. Saya pernah mengikuti rombongan college ke negara jiran, di mana kami melawat pusat rawatan air mereka. It's available to the public. Actually kita boleh lihat sendiri proses-prosesnya bagaimana. So adakah macam soalan saya kepada Datuk Abdul Kadir, adakah Indah Water mempunyai perancangan seperti ini, boleh mendekatkan lagi masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh IWK supaya masyarakat lebih peka? Saya sendiri menjadi lebih appreciative lah terhadap industri ini setelah ke sana. Apa pendapat Datuk? Baik, Datuk akan jawab selepas ni. Jangan ke mana-mana kerana kita nak berehat seketika. Yang paling penting sekali Datuk sebut kat saya tadi adalah bil-bil IWK tu kita jelaskan. Kerana tanpa bil ni kita tak dapat bergerak dengan baik. Jadi harap anda sebagai pengguna memahami apa yang turut dialami oleh IWK. Betul tak? Betul. Baik, kita jumpa lagi selama ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Satu cerita, satu bangsa, satu Malaysia. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Pengurusan integrasi sumber air negara
yang sedang kita bincangkan secara langsung. Anda masih lagi mempunyai masa untuk menghubungi kami di talian 03 20594624 ataupun 20594625. Tetamu yang bersama saya di studio ialah yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Jamaluddin, Ketua Pengarah Nahrim, dan juga yang berbahagia Datuk Insinyur Abdul Kadir Muhammad Din, Ketua Pegawai Eksekutif IWK. Baik, Datuk, soal pelbagai agensi dengan satu niat tidur sebentar tapi mimpi lain yang Datuk Kadir sebut tadi. Datuk setuju, mungkin saya nak penjelasan pada Datuk dengan hubungan SPAN dengan pelbagai agensi lain. Apakah Nahrim melihat perkara ini ada berlaku pertindihan? Okey, baik Encik Dahlan. Tadi dibangkitkan oleh Datuk Kadir tentang perlunya pengurusan sumber air bersepadu. Ya. Ini memang actually inilah cara sebenar untuk memastikan kelestarian dari segi sumber air kita. So di sinilah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah pun membangunkan satu dasar sumber air negara, di mana dia punya teras ialah pengurusan sumber air bersepadu. Jadi Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar ni melihat dari segi pengurusan sumber air tu sebelum digunakan untuk pelbagai pihak, macam katalah SPAN melalui pelbagai syarikat bekalan air. Yeah. Begitu juga pengguna Kementerian Pertanian untuk pengairan. So kementerian kita melihat dari segi pengurusan sumber air itu. Di sinilah dalam dasar sumber air negara pun menyentuh 4 fokus. Dari segi satu, jaminan sumber air. Kedua, kelestarian sumber air. Ketiga ialah perkongsian, partnership. Sebab untuk menguruskan sumber air ini bukan saja pihak kerajaan, yang bukan kerajaan pun perlu bekerjasama. Kemudian yang keempat ialah capacity building atau membina keupayaan, termasuk R&D. Di sini Nahrim lah. So dengan dasar ni dah ada dah, telah dibangunkan dan Jemaah Menteri telah luluskan pada 22 Februari tahun 2012. So memang dah ada dah dari segi pengurusan bersepadu tu. Jadi dari segi to make it operation on the ground, itulah perlu diwujudkan pelan pengurusan kawasan tadahan yang bersepadu. Maknanya kita lihat punca-punca yang pencemaran tu kita kena kawal dia, dan dari segi banjir pun kita kawal, sebab kita nak kuantiti, kita nak quality juga. Dan apa teknologi untuk kawal pencemaran-pencemaran tu. So perlu ada satu pelan dibangunkan secara jangka panjang supaya sumber air kita di sungai ataupun di tasik empangan air ataupun air tanah, ya, ataupun air hujan pun dapat dipastikan dia punya quality tu, dan quantity. So memang perlukan satu plan jangka panjang dan disepadukan. Dan di peringkat persekutuan perlu ada hubungan dengan peringkat negeri dari segi kerjasama membangunkan pelan ini. Sebab dia melibatkan kerja-kerja awam juga, perlu disediakan ampangan ke ataupun loji-loji lautan air ke dan sebagainya. Jadi memang kita sedang menuju ke arah tu. So bila kita dapat buat ni secara bersepadu, sistematik, dan ada kerjasama peringkat persekutuan dan peringkat negeri, dengan sumber air yang banyak tadi, kita pastikan kita guna air sungai, air hujan pun guna, air tanah pun guna. Jadi dalam satu yang package yang bersepadu tu, insya-Allah dari segi keperluan air kita terjamin. Ya. Baik, Datuk Kadir. Sekalipun Langat 2 dilaksanakan, dia memakan masa 3 tahun mendatang baru dapat kita lihat perkara itu. Apakah Datuk melihat secara keseluruhannya tentang pelaksanaan yang telah pun dicapai kata sepakat walaupun di peringkat MOU baru-baru ni, itu sebagai langkah segera ataupun yang perlu dilihat sebagai satu persiapan ke arah memastikan krisis air tidak akan berlaku di masa depan? Kalau ikut jumlah yang diperlukan, itu jangka panjang pada saya. Ya. Kalau memandangkan keadaan sekarang ni, kita perlu lagi langkah-langkah lain. Kerana dalam 3 tahun
takkan kita nak ada catuan keempat, kelima, keenam. Ya. Mesti ada langkah-langkah yang tertentu diambil sementara menunggu 3 tahun ni. Itu jangkaan 3 tahun. Kita tak tahu dalam perjalanan 3 tahun ni mungkin ada lagi jadi, ya. waktu-waktu yang lanjutan diperlukan. Kerana Waimah dalam construction ataupun pembinaan seperti pipe-pipe tersebut, bila kita korek tanah, dalam tu macam-macam yang ada. Jadi saya tak heran kalau ada lanjutan masa. Kalau tak pun 3 tahun, mungkin 3 tahun setengah, mungkin menjangkau kepada 4 tahun. Oleh kerana itu, jangka ni mungkin terlalu lama bagi mereka-mereka yang menderita. Oleh kerana itu, langkah-langkah segera seperti yang kita berbincangkan tadi, untuk penggunaan air secara berhemah tu satu, tapi penggunaan air secara kena pada tempatnya. Pengguna-pengguna perlu sedar kerana tarif air yang ada sekarang ni adalah rendah. Kita ambil contoh di Penang. Ini satu model. Penang air dia, tarif dia rendah. Oleh kerana rendah, dia guna tak secara berhemah. Dia pakai secukup rasa ataupun lebih pada rasa. Oleh kerana itu, peningkatan penggunaan air di Penang tinggi kerana tarif dia rendah. Jadi, harga air itu pada dia tak ada apa. Ni kalau kita lihat dalam segi itu, mungkin masyarakat kita ni perlu kita bimbing dengan cara menaikkan air itu. Sentuh balik kepada IWK contohnya, kerana IWK perlu saya beritahu di sini, IWK 100% milik kerajaan. Kita bukan swasta. Pelan perniagaan IWK berpaksikan kepada perkhidmatan, bukan keuntungan. Oleh kerana itu, ramai yang tidak tahu, dan bila kita dapat subsidi daripada kerajaan, dia kata kenapa nak bagi IWK ni subsidi. Kalau kita translatekan, IWK ni adalah hak kerajaan, kerajaan adalah rakyat. Oleh kerana itu, IWK hak rakyat. Kita diamanahkan untuk menjaga aset tersebut agar rakyat dapat menikmati. Oleh kerana itu, kalau kita lihat dalam segi IWK tadi, saya ambil contoh kalau kos, contoh je, kalau kos saya sekarang ni 26 ringgit. Rumah kos rendah yang kerajaan bagi sekarang ni RM2 saja. RM24 diberi oleh kerajaan kepada IWK untuk dia uruskan rumah kos rendah. Kalau rumah yang kampung begitu juga RM3. Jadi kalau perbezaan RM23 diberi oleh kerajaan secara subsidi kepada mereka-mereka yang duduk di kampung. Rumah macam kita ni RM8. Kalau macam itu RM18 diberi oleh kerajaan. Tak kira sama ada dia golongan yang berada, tak berada, atau RM18 diberi kerajaan tanpa mengira. Ini yang dinikmati selama 20 tahun oleh rakyat secara sedar tak sedar, tapi mereka minta lagi. Macam saya kata sebelum ini tadi, kita kadang-kadang terlupa. Kita ada first class facility with third class mentality. Mereka lupa kerana keselesaan. Selalu selesa. Kerana saya selalu gunakan kaedah ni. Bila bangun pagi tu, saya panggil kamar kecil lah. Itu yang dilawati selalu. Lebih pada yang pergi ke masjid. Ataupun ke church ke bilik kecil tu yang dia berfungsi. Kalau bilik kecil tak berfungsi pada pagi tu, maka tak pergi kerja lah dia. Mood dia pun lari. Mood semua lagi. Semua cacah marbak. Baik, kita ada pemanggil di talian. Ahia daripada Selangor. Hello. Halo, Assalamualaikum. Kita putus kot. Putus tak apa, tunggu lama tak apa, kita suruh dia panggil balik kerana kita nak berehat seketika. Kembali nanti 15 minit terakhir kita akan terus berbicara mengenai pengurusan integrasi sumber air negara untuk kita sama-sama mencari solusi ataupun mencari kepastian tentang masalah yang sedang kita hadapi ini. Jadi kita jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV.
Isu-isu dunia hiburan dan seni tanah air. Cabaran selebriti berbisnes, raih pendapatan sampingan. Perkembangan terkini artis tempatan dan antarabangsa serta dunia sinema. Segalanya disisipkan dengan penuh berinformasi dan santai menerusi program hiburan terbaru. Telesini bukan sekadar hiburan, setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. I travel not because I like to travel. I travel so I can say this. What you're looking for is inside of you, and you should be in peace. Prem Rawat has been traveling for 40 years, inspiring people around the world to find peace within. I go and I talk to people, and I present them with the possibility of themselves. Discover the peace that lies within you. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya terus nak beri ruang kepada Datuk Engineer Ahmad Jamaluddin tentang apa yang Nahrim sedang lakukan. Mungkin saya percaya bahawa kajian terperinci terhadap pencemaran dilakukan oleh Nahrim dan mungkin kaedah-kaedah tersendiri sedang difikirkan untuk mengatasi masalah itu. Silakan, Tok. Terima kasih Encik Dahlan. Satu penyelidikan yang Nahrim sedang usahakan ialah bagaimana mengurangkan pencemaran kepada sungai-sungai kita ni melalui kita panggil kaedah biogas digester, di mana sisa-sisa organik seperti sisa makanan, sisa-sisa rumput, daun dan juga kalau di luar bandar tu tai lembu tai lembu pun masuk dalam biogas digester ni, kemudian diproses oleh bakteria, mereputkannya dan akan menghasilkan gas methane, di mana ini boleh digunakan untuk memasak ataupun menjana elektrik. Dan dia punya satu lagi hasil ialah fertilizer atau baja. So baja tu boleh gunalah untuk landscape dan keperluan pertanian kita. So saya lihat ni sebagai 3 in 1 lah. Satu, sisa-sisa ni kalau tengok di Kuala Lumpur ni, gerai-gerai makanan, kadang restoran pun sampah masuk saliran semua. Sisa makanan ni masuk dalam longkang sistem saliran, kadang masuk dalam tasik kita macam tasik ampang hilir tu, sampai jadi hijau tasik tu dengan algae. Dan juga seterusnya masuk dalam sungai lah. Dan ini menyebabkan pencemaran tadi, dan lepas tu kita nak ambil pula untuk bekalan air kita. So insyaAllah dia boleh mengurangkan pencemaran. Satu. Kedua, dia dapat kurangkan pelepasan gas rumah hijau. Ini contribution kita lah kepada pengurangan greenhouse gas. Ketiga, kita dapat apa yang dipanggil renewable energy, menjana elektrik tadi. Jadi ini kita lihat sebagai satu need solution lah kepada masalah pencemaran yang kita hadapi di sungai, di tasik dan pangan air, termasuk marine waters kita, laut kita. Macam batu feringgi kan. Tercemar. Ni ada masalah. Jadi dapat ada dikurangkan. Baik, Datuk. Soalan yang dipanggil diberikan oleh pemanggil kita tadi, mungkin Datuk nak sentuh negara jiran yang dilawati. Negara jiran, sebelum pergi ke negara jiran, saya perlu beritahu di sinilah AWK punya wawasan. Kita melihatkan pembaziran tak perlu berlaku. Oleh kerana itu industri pembentungan bukan spesifik untuk AWK perlu menjurus kepada kepampanan melalui pembuangan sifar. Dalam bahasa Inggerisnya sustainability through zero waste management concept. Oleh kerana itu kita kena tukar minda kita, thinking outside the box, outside daripada box yang ada, waste to resource. Oleh kerana itu dia menjurus kepada rebranding. Kalau dalam segi dulu zaman kata kolot dulu, kuno. Kalau
negara jiran dia tukar. Saya ambil terus spesifik. Singapura dia kata nombor loji rawatan air kumbahan ditukar kepada new water, reclaim water. Maksudnya dia ambil balik air itu. Tapi saya rasa Malaysia boleh buat lebih pada itu. Oleh kata kita ada pembangunan SIFA, kita boleh go for waste to resource, kita rebrand terus dengan menyokong wawasan Perdana Menteri kita buat One Green Resource Center. Oleh kerana satu hari mungkin Malaysia tak ada lagi treatment plant. Kita pakai One Green Resource Center berpandukan pada Datuk Ahmad cakap tadi. Kita ada 3 byproduct yang keluar daripada IWK, iaitu sumber air, sisa pemerjal dan gas. Semuanya dia boleh putar semula. Lain pada itu kita banyak lagi kita ada. Contohnya semua kita ada saintis yang mencipta beberapa ciptaan yang diguna pakai oleh industri, hanya kita tak paparkannya lagi. Oleh itu untuk menjawab soalan daripada pemanggil tadi, kita IWK secara sendiri pasal kita nak rakan. Kalau boleh leverage kita punya usaha ni, kita ada pusat sumber. Saya jemputlah siapa yang mendengar rancangan ni datang ke loji kita, khususnya kalau nak lihat lebih dekat apa yang kita buat, iaitu di loji Bunus, di mana mereka akan melihat di sendiri macam mana kita buat culture bakteria. Bakteria ni kita culture. Kita lihat. Dan kita pun ada model. Macam Nahrim cakap, kita pun ada model. Walaupun kita ni tak masuk bawah Nahrim secara khusus, tapi kita buat secara dalaman. Kita ada saintis yang cipta enzim dan juga chemical untuk reduce enap cemar tadi. Dia boleh buat magic. Maksudnya kalau satu beaker tu penuh, letak je dia akan hilang, timbul. Kalau dia kalau kita letak slush ni semua ngelam, tapi kita letak kita punya ciptaan ni, semua akan timbul dan volume dia akan rendah. Dah pun berlaku. Hanya kita tak patternkan lagi. Banyak lagi yang kita tengah buat, macam tadi beritahu tu algae macam-macam boleh buat. Kita convert algae to biofuel. Apa yang kekurangan pada AWK ialah sokongan dan juga dana. Dan juga pengamatan daripada orang ramai apa yang AWK buat. Kalau itu kita punya tagline tu, you clean the unseen tu, pasal kita buat tagline tu apabila wujudnya AWK, banyak kata AWK punya perkhidmatan adalah invisible, halimunan, tak nampak. So saya selalu berkata pada mereka semua, adakah kamu jumpa doktor hari-hari? Tak juga. So kalau jumpa maksud apa? Maksudnya ada masalah. Sakit. Jadi kalau jumpa AWK, ada masalah lah. Ada masalah. Baik tak usah jumpa. You tahu, you masuk gunakan bilik kecil tu, you keluar senyum. Tak nampak dan tak bau. Habis cerita. Mana dia pergi? Itu kerja kita. Inilah orang tak nampak apa yang kita buat. Tak ramai yang tahu. Kita menguruskan loji sebanyak 6,000 seluruh negara. Kalau masuk dengan